Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya dan kawan-kawan saya akan membentangkan pentafsiran berterusan yang bertajuk Isu Pentafsiran Murid Berkeperluan Khas. Kod subjek adalah PIMK 2082 Menengah. Dan nama pensyarah yang mengajar subjek ini adalah Ustaz Ismail bin Jaafar. Seterusnya, ini adalah ahli kumpulan kami yang terdiri daripada Ahmad Sharaf, kedua adalah saya, Ni Amirul Aiman bin Iman, sertanya Ahmad Muiz. Okey, jom kita masuk kepada isu pentafsiran MBK. Apakah yang dimaksudkan dengan MBK? Untuk pengenalan 1.0, pengenalan definisi MBK ataupun definisi murid berkeperluan khas. Murid berkeperluan khas ini adalah individu yang mempunyai kekurangan fizikal, intelektual, mental atau deria. Warta Kerajaan Persekutuan melalui Peraturan Pendidikan Khas 2013, MBK adalah murid yang diperlakukan oleh pengamal perubatan, ahli optik, audiologi atau psikologi atau mana-mana yang berkenaan sama ada dalam perkhidmatan kerajaan ataupun tidak sebagai murid yang mempunyai masalah-masalah ini. Yang pertama adalah masalah penglihatan, kedua adalah masalah pendengaran, ketiga masalah pertuturan, keempat masalah fizikal dan yang terakhir adalah masalah pembelajaran ataupun mana-mana kombinasilah masalah kupat yang disebutkan tadi. Okey. Antara isunya adalah isu guru tidak ada kesediaan dalam mengajar. Yang bermakna guru seperti kita tahu, guru adalah individu yang berupaya untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berkesan dalam pelaksanaan PBD KPM 2018. Sedia maklum, MBK tidak seperti pelajar arus perdana. Banyak aspek yang harus dinilai kerana setiap murid mempunyai nilai taksiran tersendiri. Kalau kita lihat, pelajar arus perdana ini rata-ratanya hampir keseluruhannya dapat tidak ada masalah yang dinyatakan sebelum ini. Ketidaksediaan seorang guru itu merangkumi 3 aspek, iaitu aspek pengetahuan, aspek kemahiran dan juga aspek guru itu sendiri ataupun sikap guru itu sendiri. Aspek yang pertama adalah aspek pengetahuan. Guru tidak mempunyai pengetahuan pentafsiran menyebabkan guru tersebut tidak dapat menilai kemajuan pentafsiran murid. Kedua adalah guru yang tidak berpengetahuan serta tidak mempunyai pengalaman gagal untuk mentaksir murid dengan sepenuhnya pencapaian mereka. Sebagai contoh, guru menyamaratakan MBK dengan pelajar arus perdana. Kedua adalah aspek kemahiran. Kemahiran merangkumi pelaksanaan kaedah pentafsiran. Contohnya, guru tidak dapat untuk menilai pencapaian belajar. Guru juga tidak dapat menilai potensi ataupun kekurangan MBK. Jadi, seterusnya guru tidak dapat mentaksir ke semua pelajar tersebut. Kajian yang dibuat oleh Abdul Zubair 2007, beliau mengatakan dalam kajian tersebut bahawa hampir separuh guru tidak menerima latihan dan pendedahan khususnya berkaitan pentafsiran MBK. Oleh sebab itu, guru tidak mengetahui ataupun tidak didedahkan dengan kaedah untuk mentaksir untuk pentafsiran yang bersesuai dengan pelajar ataupun MBK tersebut. Kesukaran guru membina instrumen pentafsiran dalam pelbagai bentuk. Ini kerana guru masih terikat dengan kefahaman kebiasaan murid menilai pencapaian murid menggunakan pensel. Seperti yang dinyatakan tadi, guru menyamaratakan pelajar arus perdana dengan MBK. Sebelum itu, di sini kita dapat menilai bahawa guru lebih mudah menilai murid menggunakan pensel ataupun lembaran kerja. Kerana kaedah itu adalah kaedah yang paling mudah. Tetapi sebagai seorang guru perlu memahami terdapat pelajar ataupun MBK ini yang rata-ratanya
tidak dapat menguasai dalam bidang penulisan ataupun tidak memahami bentuk lembaran kerja tersebut. Dan yang terakhir adalah aspek tingkah laku. Guru pendidikan khas kurang yakin untuk memberikan TP ataupun tahap pengetahuan kepada murid berkeperluan khas. Selain itu juga, guru juga kurang yakin dalam melaksanakan format PBD. Seperti yang kita ketahui, di sekolah ataupun di peringkat KPMC tidak ditetapkan format PBD semuanya. Semua ini bergantung pada kreativiti guru dan cara menyampaikan aktiviti kepada murid berkeperluan khas. Jadi, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada sahabat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Muiz bin Radullah Ilyas Abdul Hamid. Jadi saya daripada Kumpulan PIN 2 akan sambung isu yang kedua mengenai isu pentaksiran murid berkeperluan khas. Jadi isu yang saya akan bentangkan adalah isu ujian pentaksiran. Jadi kita akan melihat di dalam ini pengenalan ujian pentaksiran itu sendiri. Pentaksiran MBK itu macam mana? Isu yang terdapat dalam ujian pentaksiran. Beberapa isu saya akan ulas melihat beberapa isu ujian pentaksiran. Dan seterusnya saya akan masukkan juga faktor-faktor yang menjadikan sesuatu isu ataupun ujian pentaksiran itu sendiri tidak mencapai ketidaksesuaian terhadap murid berkeperluan khas. Jadi ini adalah secara menyeluruh tentang isu yang saya akan kupas di dalam isu 2 ini. Jadi seterusnya kita akan masuk pengenalan pentaksiran itu sendiri. Jadi pentaksiran adalah merupakan pentaksiran adalah merupakan satu pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menterjemah maklumat tentang pembelajaran seseorang murid bagi tujuan tertentu. Itu adalah definisi yang dikeluarkan daripada Lembaga Perwesaan Malaysia tahun 2000. Jadi adik pentaksiran ini merujuk kepada satu aktiviti untuk menghurai, merekod, mengumpul skor dan menterjemah maklumat tentang pembelajaran tersebut. Tentang pembelajaran seseorang murid itu bagi tujuan tertentu. Jadi kita akan melihat bagaimana pentaksiran ini mencapai objektif atau tidak mencapai objektif. Dengan adanya pentaksiran, murid-murid dapat dinilai adakah mencapai matlamat objektif yang dicapai dalam pembelajaran. Jadi segala maklumat yang diperolehi oleh pentaksiran akan dirujuk untuk memperbaiki kelemahan murid dan meningkatkan pencapaian. Jadi setelah melakukan pentaksiran terhadap pelajar, guru-guru dapat melihat bagaimana murid itu adakah mencapai objektif ataupun tidak objektif. Manakala pelajar yang mempunyai kelemahan dalam sesuatu ujian itu ataupun peperiksaan itu, maka guru haruslah memberikan satu tunjuk ajar yang baru ataupun kaedah strategi yang baru untuk meningkatkan pencapaian. Itu adalah hasil daripada pentaksiran. Salah satu yang kita boleh melihat terhadap pentaksiran itu sendiri. Pentaksiran yang dilakukan mestilah mengikut peringkat kebolehan dan standard perkembangan murid tersebut. Jadi pentaksiran ini harus melihat kepada tahap pelajar. Contohnya, pelajar yang mempunyai tingkatan sekolah rendah dan sekolah menengah mempunyai pentaksiran yang berbeza. Jadi soalan yang berbeza mengikut aras yang ada pada pelajar itu sendiri. Sekolah rendah, soalan sekolah rendah. Sekolah tingkatan, kita ada soalan pentaksiran untuk tingkatan. Jadi itu adalah pengenalan secara tidak langsung tentang pentaksiran. Jadi seterusnya kita akan masuk pula tentang pentaksiran MBK. Okey, ujian pentaksiran juga sering kali dilakukan terhadap anak-anak berkeperluan khas. Jadi
murid-murid berkeperluan khas ini tidak terkecuali daripada melakukan ujian pentaksiran. Pentaksiran dilakukan bagi mengukur tahap kebolehan murid-murid berkeperluan khas. Jadinya, ujian pentaksiran yang dilakukan oleh kepada kanak-kanak berkeperluan khas atau murid ini adalah untuk melihat tahap kebolehan murid-murid tersebut itu sendiri. Daripada tujuan pentaksiran, kita tengok macam mana pentujuan pentaksiran juga adalah untuk memberi pengetahuan akan kebolehan murid-murid berkeperluan khas. Kita akan melihat macam mana pengetahuan yang diperolehi daripada pembelajaran yang diberikan adakah mencapai tujuan ataupun tidak. Di sini, guru-guru, ibu bapa dan pihak sekolah dapat mengenal pasti daya kompetensi murid-murid tersebut. Okey, jadi seterusnya kita akan masuk tentang isu pentaksiran MBK. Okey, di Malaysia, ujian pentaksiran biasanya dijalankan bagi tujuan membantu murid untuk penempatan khas atau sebagai salah satu cara untuk mengetahui tahap kebolehan murid-murid tersebut. Jadi pentaksiran dilakukan di Malaysia ini adalah untuk mengkelaskan kelas bagi pelajar yang lemah, sederhana ataupun yang tahap tinggi. Jadi ini adalah satu tujuan ujian pentaksiran. Apa yang menjadikan isu di sini tentang pentaksiran? Iaitu keberkesanan pentaksiran dilakukan terhadap kanak-kanak itu kanak-kanak berkeperluan khas. Keberkesanan pentaksiran itu sendiri adakah mencapai ataupun memberikan efek yang baik kepada kanak-kanak berkeperluan khas ini. Jadi, kebanyakan ujian pentaksiran yang diberikan kepada murid-murid berkeperluan khas ini adalah secara umum dan bersifat meluas. Maknanya, di sini ujian yang biasa yang dijalankan kepada murid MBK ini adalah secara umum, tidak secara khusus dan secara bersifat meluas, tidak secara spesifik. Jadi menjadi isu di sini. Adakah pentaksiran itu memberi keberkesanan dalam pentaksiran? Seterusnya, isu pentaksiran. Hal ini mungkin disebabkan kenapa kita banyak mengambil contoh-contoh ujian pentaksiran daripada luar negara yang untuk dilaksanakan kepada murid-murid di sini. Maknanya kita ambil contoh-contoh daripada luar negara untuk pentaksiran yang diambil daripada luar negara atau contoh daripada luar negara untuk diaplikasikan di dalam Malaysia. Ini akan menjadi apa? Ini akibatnya mungkin setengah ujian yang diberi sebenarnya tidak bersesuaian dengan pengetahuan murid-murid di Malaysia. Okey, saya akan mengupaskan lebih detail lagi apakah faktor-faktor yang menjadi isu pentaksiran ini tidak mencapai keberkesanan. Jadi faktor ketidaksesuaian ujian pentaksiran terhadap MBK murid berkeperluan khas ini adalah yang 3 faktor yang saya boleh kupas di sini adalah persekitaran yang berbeza, kekurangan bahan yang mencukupi semasa ujian pentaksiran dan yang terakhir adalah ujian bulanan. Jadi kita akan masuk satu persatu. Okey, nombor 1 adalah persekitaran yang berbeza. Persekitaran yang berbeza. Persekitaran yang berlainan sememangnya mampu memberikan impak yang besar terhadap kebolehan dan pengetahuan kanak-kanak berkeperluan khas. Jadi, keperluan yang berbeza ini mampu memberikan impak yang besar. Maksudnya ada positif. Ataupun ada kebaikannya sendiri. Dan selain itu, persekitaran yang berbeza juga akan memberikan perbezaan mengenai bagaimana itu menguruskan diri. Maksudnya kebaikan daripada persekitaran yang berbeza juga akan mengetahui pelajar murid ini dapat mengurus diri ataupun tidak. Tetapi contohnya di negara beriklan sejuk, cara membersihkan diri mungkin berbeza dengan cara membersihkan diri di negara panas. Maksudnya iklim yang sejuk dan panas berbeza cara membersihkan diri.
Maka ujian yang ingin dilaksanakan mestilah bersesuaian dan dapat diterima secara universal oleh murid-murid berkuas-kuas. Jadinya persekitaran yang berbeza ini menjadi sesuatu yang apa panggil dititik beratkan juga kerana kita ambil contoh daripada luar untuk ditaksirkan kepada pentaksiran di Malaysia. Yang ni di negara luar mempunyai macam tadi beriklim sejuk dan di Malaysia ni mempunyai iklim panas. Jadi cara ujian membersihkan diri berbeza mengikut setiap negara dan iklim. Itu adalah persekitaran yang berbeza. Manakala kita masuk pula tentang nombor 2, iaitu isu yang kedua ialah kekurangan bahan. Okey, kita masuk faktor yang kedua, faktor kekurangan bahan dalam isu pentaksiran. Jadi kekurangan bahan yang mencukupi semasa melakukan pentaksiran juga mampu menjelaskan kepercayaan hasil pentaksiran yang dijalankan. Itu di mana bahan yang tidak mencukupi dan tidak merangkumi semua dalam melaksanakan pentaksiran juga mampu menjadi kesan kepada ujian pentaksiran tersebut. Bahan yang baik perlulah disediakan bagi membantu murid. Bahan yang baik perlulah disediakan bagi mana? Bagi membantu ibu bapa, guru ataupun pihak sekolah yang ingin melakukan pentaksiran terhadap kanak-kanak berkeperluan khas. Bahan yang baik akan memberikan impak yang baik terhadap pentaksiran tersebut. Sebagai contoh, untuk mentaksir kemahiran membaca, selain daripada mempunyai buku-buku yang bersesuaian, guru juga sepatutnya memerlukan bilik ataupun ruang yang sesuai untuk menjalan ujian terhadap murid. Jadi di mana selain daripada mempunyai buku, guru juga perlu mempunyai bilik yang sesuai untuk menjalankan ujian tersebut. Jadi kalaulah ujian membaca itu dilakukan dalam keadaan yang bising, jadi ujian membaca tidak boleh dilaksanakan. Keadaan yang tidak sesuai ataupun buku yang tidak sesuai dengan tahap pengetahuan murid akan menjelaskan sedikit hasilnya nanti. Jadi keadaan yang sesuai ataupun buku yang tidak sesuai memberikan dengan tahap penguasaan murid akan menjelaskan sedikit hasilnya nanti. Jadi keadaan buku ataupun tempat itu mestilah bersesuaian dengan tahap bagi pelajar itu sendiri. Itu tahap bagi murid keperluan khas MBK. Jadi seterusnya kita masuk yang terakhir adalah ujian bulanan. Yang terakhir adalah ujian bulanan. Jadi pihak sekolah membuat ujian bulanan terhadap murid istimewa ini berdasarkan rancangan mengajar. Di mana isu yang terdapat dalam ujian pentaksiran ini adalah di mana sekolah itu membuat ujian bulanan berdasarkan rancangan pengajaran tahunan. Jadinya RPT ni dia follow RPT untuk melakukan ujian terhadap pelajar yang berkeperluan khas ini, istimewa ini. Ujian bulanan perlulah dilakukan berdasarkan pengetahuan sedia ada murid dan bukannya berdasarkan rancangan pengajaran tahunan yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Jadi kita nak uji pelajar istimewa ini, berkeperluan khas ini, kita kena melihat kepada tahap yang mereka mengetahui tentang pengetahuan yang sedia ada, yang ada pada fikiran pelajar itu sendiri. Jadi kalaulah pelajar murid MBK ini tidak menguasai keseluruhan daripada pelajaran yang telah diberikan, maka ujian pentaksiran itu sendiri tidak mencapai objektif yang nak dicapai. Kerana apa? Kerana tahap IQ ataupun pemikiran murid berkeperluan khas ini berbeza dengan murid yang normal ataupun yang biasa. Jadi tahap untuk mengetahui tahap pengetahuan yang sedia ada kepada pelajar itu sendiri berbeza mengikut IQ ataupun aras pemikirannya dengan pelajar biasa dengan pelajar MBK itu sendiri. Kesannya apa? Kita tengok kesannya apa. Kesannya keputusan pentaksiran mungkin tidak dapat memberi gambaran kebolehan yang sebenar murid-murid berkeperluan khas. Jadi
Kesannya adalah kerana ujian pentaksiran itu tidak boleh memberikan keseluruhan tentang keadaan sebenar murid-murid itu adalah mencapai ataupun mengetahui pengetahuan yang sedia ada. Kerana tahap pengasuhan ataupun pemikiran pelajar MBK ini berbeza mengikut pelajar biasa. Jadi, yang terakhir, jadi ketidakjituan dalam memperolehi keputusan pentaksiran hasil penilaian boleh menyebabkan macam mana? Guru salah merancang strategi yang sesuai bagi meningkatkan kebolehan murid itu sendiri. Jadi keseluruhannya ujian bulani ini haruslah dilaksanakan mengikut tahap pengetahuan yang sedia ada daripada pelajar berkebutuhan khas ini sendiri, dan tidak seharusnya ataupun tidak semestinya kita nak ikut ataupun follow betul-betul rancangan pengajian tahunan, kerana tahap rancangan pengetahuan, kerana tahap pemikiran ataupun pengetahuan pengetahuan yang ada kepada pelajar itu tidak sama dengan pelajar biasa. Tetapi untuk ikut rancangan pengetahuan tahunan ini tidak menjadi masalah dengan meletakkan strategi yang betul ataupun kita letak satu aktiviti yang betul-betul boleh memberikan impak yang baik kepada pelajar itu sendiri. Jadi itu saja isu yang kedua yang saya kupaskan, iaitu ujian pentaksiran. Okey. Itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan sambung kepada pembentang yang terakhir, itu kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pertama sekalinya, terima kasih kepada sahabat pembentang, dua orang pembentang sahabat Ana, iaitu Ustaz Ni Aiman dan juga Ustaz Muiz, yang membentangkan dua isu tadi. Seterusnya kepada pensyarah Encik Ismail bin Jaafar, pensyarah bagi pentaksiran pendidikan Islam Sekolah Menengah PIMK 2082M. InsyaAllah pada pagi ini, pada hari ini, saya akan meneruskan berkenaan dengan isu-isu pentaksiran selepas daripada dua sahabat tadi menjelaskan isu yang pertama, iaitu guru tidak ada kesediaan dalam mengajar, dan yang kedua adalah isu tahap keberkesanan ujian pentaksiran terhadap murid berkeperluan khas. Jadi isu yang ketiga yang saya cuba bawa untuk kita lihat berkenaan dengan pentaksiran MBK, ringkasan bagi murid berkeperluan khas ni, iaitu isu bahasa dan komunikasi bagi pentaksiran murid berkeperluan khas. Jadi isu ini menjadi isu ataupun kekangan jugalah kepada guru untuk melaksanakan pentaksiran. Jadi kita akan lihat, kita akan tengok bagaimana isu ini menjadi kesan, menjadi isu kepada kita, kepada guru dan juga pelajar itu sendiri. Sebelum daripada kita masuk kepada pentaksiran MBK, kita tengok juga pengertian bahasa dan komunikasi. Maksud bahasa dan komunikasi adalah bahasa dan komunikasi memainkan peranan penting dalam menjalankan interaksi antara dua pihak. Bahasa juga digunakan sebagai medium untuk menyampaikan ilmu dengan baik di samping berkongsi maklumat. Bahasa ialah kebolehan semula jadi manusia yang berupa satu sistem simbol bunyi yang arbitrari yang dipersetujui dan digunakan oleh sekelompok manusia untuk berkomunikasi. Jadi kita boleh tahu adalah bahasa ini adalah satu medium, satu alat untuk kita sampaikan, untuk kita berkomunikasi.
Macam kita ada bahasa kita, bahasa Melayu. Orang lain ada bahasa dia. Setiap negara ada bahasa masing-masing, beratus-ratus bahasa, mungkin beribu-ribu bahasa yang kita tidak tahu. Begitu juga, itu adalah bahasa mulut. Bahasa juga boleh digunakan dalam bagi murid berkeperluan khas ni, bahasa bukan bahasa yang berbunyi, iaitu bahasa boleh dipanggil sebagai bahasa isyarat. Itu juga bahasa untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Untuk berkomunikasi. Okey, kita tengok kepada pandangan Abdullah Hasan 1998 berpendapat. Dalam memberi definisi bahasa ini, pentinglah kita mengetahui ciri-ciri bahasa tersebut. Ciri-ciri bahasa tersebut akan hanya menjadi jelas apabila kita melihat bahasa dari segi guna dan sifatnya sebagai alat perhubungan. Dengan itu, bahasa dan komunikasi menjadi tautan yang perlu dijalani bersama. Jadi kita faham pandangan bahawasanya bahasa ni adalah satu jalan untuk kita, satu alat perhubungan sahaja sebenarnya. Macam kita bahasa Melayu, kita nak berhubung dengan seseorang adalah dengan bahasa. Sebab kita bahasa Melayu. Tetapi bagi murid berkeperluan khas, mereka ni, bahasa mereka ni berlainan. Contoh, bagi murid yang bisu, macam mana bahasa mereka? Memanglah bahasa mereka tidak sama dengan kita. Mereka menggunakan bahasa isyarat. Dan sebagainya. Murid-murid yang lain lagi. Murid-murid yang autism, yang berpenyakit. Mereka ada bahasa mereka sendiri. Okey, kita terus. Kesukaran berkomunikasi dengan murid berkeperluan khas. Jadi, kita sebut berkenaan pentaksiran. Pentaksiran ni adalah benda yang guru perlu buat untuk mentaksir, untuk mengetahui pencapaian murid itu sendiri. Jadi, bagi murid berkeperluan khas, guru ni dia menjadi kesukaran untuk berkomunikasi dengan murid. Contohnya, murid autism. Murid autism ni macam mana? Sukar untuk berkomunikasi dengan mereka kerana mereka berada dalam dunia mereka sendiri. Jadi mereka ni duduk dalam dunia mereka sendiri. Jadi macam mana guru nak berkomunikasi dengan mereka? Apabila guru tidak dapat berkomunikasi dengan mereka, maka pentaksiran tidak dapat dijalankan dengan baik. Seterusnya, apasia. Apasia ni apa? Kecederaan ataupun kecacatan pada otak yang menyebabkan seorang itu tidak mampu untuk berbahasa. Jadi yang ini yang masalah dengan otak dia sendiri. Mungkinlah dia ni daripada kecil ataupun kena stroke yang tidak mampu untuk berbahasa. Macam mana mereka berbahasa dengan menulis dan sebagainya. Jadi ini adalah antara contoh-contoh murid berkeperluan khas. Kita masuk kepada autism. Bagi pendapat Putar dan Skopler, 1987 menyatakan kesukaran komunikasi dan berbahasa adalah bukti bagi kebanyakan kanak-kanak yang mengalami autism. Dan ini berlanjutan sehingga dewasa. Selain itu juga, kanak-kanak autism sering berkelakuan aneh dan berbeza berbanding budak normal yang biasa. Kanak-kanak ini sering dianggap berkelakuan pelik seperti suka memukul kepala mereka, menepuk tangan dan membuat apa sahaja yang mereka suka. Mereka juga akan merasa sedih jika terdapat sesuatu yang berlainan daripada asal. Jadi dia lain, budak autism ni. Budak autism ni dia mereka ni berkelakuan yang aneh, tak sama dengan kita, dengan orang biasa. Jadi macam mana guru nak buat pentaksiran? Guru mestilah mahir. Guru mestilah mengetahui cara penyakit seseorang pelajar itu sendiri. Jadi guru ni perlu mahirlah untuk membuat pentaksiran. Tetapi pentaksiran ini sangat sukar. Kerana dalam kelas murid berkeperluan khas ini, mereka bukan satu penyakit. Mungkin seorang ni autism, mungkin seorang ini bisu, mungkin seorang ni sekian. Sekiranya semuanya dalam kelas itu autism sekalipun, susah juga untuk guru untuk membuat pentaksiran. Sebab apa? Sebab mereka sendiri tidak dapat
untuk melakukan menjaga diri mereka sendiri. Jadi apabila mereka pun susah untuk melaksanakan tindak tanduk mereka sendiri, jadi macam mana guru ni nak melakukan pentaksiran? Sangat sukar bagi guru. Okey, kita kepada ini adalah satu isu yang menyukarkan guru untuk melakukan pentaksiran itu sendiri. Pentaksiran, kita tengok kepada guru. Guru tidak dapat melakukan pentaksiran dengan baik oleh kerana kekangan masalah komunikasi. Jadi guru ni mereka perlu menjaga. Kalau kita tengok dalam murid berkeperluan khas, mungkin ada dalam mereka perlu mengajar tidak lebih daripada 10 orang pelajar. Jadi walaupun tidak ramai, tetapi guru ini dia perlu peka kepada keseluruhan pelajar. Perlu tahu keadaan pelajar, setiap pelajar, bahasa mereka macam mana. Jadi sekiranya guru ni tidak mampu untuk memahami kesemuanya, maka guru tidak dapat melakukan pentaksiran dengan baik. Hal ini juga menyekat ataupun membataskan waktu guru itu sendiri. Kerana masalah komunikasi, sebab guru ini bukanlah daripada mereka yang berkeperluan khas. Mereka guru yang biasa sahaja. Tapi guru ni perlu belajar. Oleh itu masa kadang-kadang tidak cukup bagi guru itu sendiri. Bagi murid MBK, murid berkeperluan khas tidak mampu melaksanakan tugasan pentaksiran yang diberikan oleh guru. Jadi murid ini mereka nak mengurus diri pun susah. Jadi macam mana tugasan-tugasan pentaksiran yang diberikan oleh guru dapat dilaksanakan. Oleh itu kesahan daripada pentaksiran itu sendiri tidak dapat diambil, tidak dapat digunakan dengan sebaiknya. Okay, seterusnya, guru tidak mempunyai kepakaran pelbagai bahasa dalam menilai kemajuan pentaksiran murid. Jadi kadang-kadang ada juga guru ni dia tidak memahami, tidak pandai bahasa. Bagi murid yang pekak, bisu, mereka menggunakan bahasa isyarat. Guru mestilah mahir dalam bahasa isyarat. Tapi juga apabila murid yang apasia, murid yang autism, murid yang autism, macam mana? Mereka ada bahasa-bahasa mereka sendiri. Guru mestilah mahir pada kesemuanya. Oleh itu kadang-kadang guru ni tidak dapat menguasai keseluruhan. Sebabnya macam-macam penyakit murid, macam-macam beragam daripada pelajar. Guru yang tidak berpengetahuan serta tidak mempunyai pengalaman gagal untuk mentaksir murid dengan sepenuhnya kepercayaan mereka. Jadi apabila banyak sangat guru perlu menguasai, maka guru ni ataupun guru yang baru ataupun yang lama, apabila mereka ni tidak menguasai tidak menguasai bahasa dengan baik, bahasa murid berkeperluan khas, maka pencapaian mereka ni akan gagal untuk mentaksir murid dengan sepenuhnya pencapaian mereka. Mungkin kadang-kadang kita tengok result daripada pentaksiran itu tidak mencapai sepatutnya yang ingin dicapai. Masa yang tidak mencukupi untuk mentaksir. Begitu juga masa ini menjadi kekangan juga. Apabila murid ini, kita perlu kepada penelitian, kepada kita tengok fokus kepada murid itu sendiri. Kadang-kadang masa untuk mentaksir itu tidak cukup. Sebab murid berkeperluan khas ni tidak sama dengan murid yang biasa. Jadi kadang-kadang kita nak urus mereka, masa habis dengan begitu saja. Sebagai contoh, guru menyamakan MBK dengan pelajar arus perdana. Bagi yang ni, bagi pentaksiran lah ni. Jadi guru ni kadang-kadang dia ada dia menyamakan pelajar MBK, murid berkeperluan khas, dengan arus perdana. Tidak sepatutnya lah. Jadi itu adalah isu bahasa dan komunikasi yang menjadi tunggak utama dalam pentaksiran ataupun dalam pembelajaran. Sekiranya tidak dapat diselesaikan, diatasi masalah
bahasa dan komunikasi, maka guru tidak dapat melakukan pentaksiran. Bukan hanya pentaksiran, pembelajaran juga tidak akan dapat berlaku dengan baik. Itu untuk isu bahasa dan komunikasi. Jadi kesimpulannya, isu pentaksiran ini haruslah dititik beratkan dalam kalangan pelajar, khususnya murid berkeperluan khas. Guru, ibu bapa dan juga murid adalah orang yang terpenting dalam pentaksiran bilik darjah. Oleh itu, guru perlu melengkapkan diri tentang pengetahuan pentaksiran bilik darjah. Selain itu juga, guru juga boleh melakukan inisiatif seperti menghadiri bengkel berkaitan pentaksiran. Seterusnya, guru juga boleh mengadakan PLC, iaitu Professional Learning Community, dalam komuniti sekolah bersama guru senior bagaimana untuk melaksanakan pentaksiran yang sesuai bagi MBK. Jadi, kesimpulannya itulah. Jadi, perlu kepada kerjasama daripada semua pihak. Bukan sahaja guru MBK sahaja, tapi guru yang biasa pun kena ambil berat juga, kena bekerjasama. Ibu bapa juga, bukan hanya ibu bapa ni melepas tangan kepada guru 100%. Jadi untuk melaksanakan pentaksiran yang baik, mestilah perlu kepada kerjasama dari semua pihak, barulah isu-isu ini dapat diatasi, isu-isu pentaksiran bagi murid berkeperluan khas. Oleh itu, sekali lagi saya terima kasih kepada sahabat-sahabat dan juga pensyarah Ustaz Ismail bin Jaafar. Jadi itulah tiga isu yang kami bawa, yang kami ketengahkan dalam berkenaan dengan murid berkeperluan khas. 3 isu supaya kita tengok boleh kita atasi, boleh kita pelajari. Oleh itu cukup sahaja daripada pembatangan kami, daripada saya sendiri, Ahmad Syarah bin Muhammad Nasruddin, seterusnya Nik Aiman, dan seterusnya Ahmad Muiz, daripada kumpulan kami. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.